أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. Surahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita mengucapkan kesyukuran pada Allah SWT. Apa khabar tuan-tuan yang berada di hadapan kaca TV, yang berada di online. Pada hari ini kita meneruskan perkongsian, kita membincangkan, melihat kepada wahyu ilahi pada halaman yang ke-32. Dan Alhamdulillah hari ini bersama dengan Ustaz Tarmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, ceria, gembira Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita berada pada 10 halaman yang terakhir Ustaz ya, pada juzuk yang kedua ya. Dia sambil jalan masa berlalu betul, cepat Ustaz. Ustaz Maksudnya ya. kita berada di tengah juzuk kedua Ustaz. Tengah. Masya-Allah. Ya, yang kita doakan pada tuan-tuan yang berada di rumah terus istiqamah, kena kuatkan semangat. Kerana apa? Kerana sekarang kita diberikan kemudahan di depan TV, di depan telefon Ustaz. Setiap ayat-ayat ini sebenarnya ia turun ketika Nabi bersedih ya, ketika Nabi diasak dengan pelbagai cabaran, dengan keringat, dengan darah ya. Bagi kita Ustaz, kita hanya tak berkeringat dan darah masih dalam badan lagi ya, tak keluar. Jadi ia perlu kita hargai yang moga-moga tuan-tuan yang berada di rumah ataupun mungkin yang mendengar di pejabat itu ya, ambil peluang untuk mendengar dan menghayati apakah isi kandungan daripada ayat-ayat suci Al-Quran yang insya-Allah akan dipimpin oleh Ustaz Tarmizi pada hari ini. Jadi kita mulakan Ustaz pada hari ini ya, dengan Ummul Quran. Bagi tuan-tuan yang berada di hadapan kaca TV ataupun di Facebook ya, boleh share Ustaz ya. Betul, Ustaz. Share, kongsikan. Inilah perjuangan kita Ustaz ya. Kalau orang dahulu dia tak ada Facebook tapi dia kena atas kuda dengan senjata, merpati telepati merpati ya. Jadi kita dengan share itu, moga-moga Allah memberi kekuatan. Dan mungkin juga nanti kalau kita katakan dah share hari ini, tahun depan Facebook ingatkan balik kan. Alhamdulillah, ingatlah perkara-perkara kebaikan pada hari ini insya-Allah. Jadi kita mulakan Ustaz. Ya, baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Khususnya tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, bergabung kita lagi pada hari ini. Antara yang pernah kita pelajari Ustaz, bagaimana cara kita nak bermuamalah dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran. Antaranya kita belajar, and then kita baca, kita amalkan, kita cuba hafal, dan yang kelima antaranya kita sebarkan. Jadi benar sangatlah apa yang Ustaz telah sebutkan tadi. Share, klik ataupun tekan butang share itu, sebarkan lagi Al-Quran dan juga pengajaran ataupun pengajian. Kalau di YouTube tu kan tekan loceng. Ya, tekan loceng. Ting. Itu untuk apa? Itu untuk langgan ya. Nanti senang diingatkan ya. Maksudnya bila ada gratis. Bila ada je video yang baru ataupun perkongsian yang baru, dia akan ingatkan kita. Ting. Tekan loceng. Okey, baik. Jadi kita nak baca permulaan ini surah yang menjadi kehidupan kita Ustaz, iaitu Ummul Quran, surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Tarmizi membacakan Ummul Quran sebentar tadi, di mana dalam surah ini Ustaz ya. Betul, kita akan mengulang dan kita mengingatkan diri kita. Kita memohon pada Allah Subhanahu taala diberikan hidayah, dan antara hidayah yang penting ialah apabila kalau katakan di awal surah ataupun juzuk yang kedua, kita diingatkan antara hidayah ialah kita menghadap ke kiblat. Maksudnya zaman sekarang ni mungkin mudahlah, tetapi sebenarnya bagi mungkin kita ada rakan yang bukan Islam, bila dia nak kena menghadap ke kiblat itu satu, ataupun kalau zaman Rasulullah itu menghadap ke kiblat itu satu cabaran, kerana awalnya itu menghadap Masjidil Aqsa, kena pergi ke Masjidil Haram. Dan bila kita dah sampai ke halaman 32 ini, antara hidayah ialah kita berniat, berminat nak mengerjakan haji, Ustaz, ya. Itu yang kita bincang semalam. Kita dah selesai berkaitan dengan haji, kira sekitar satu muka surat, Ustaz. Yang kita kongsikan, kalau katakan mutawif ataupun yang nak pergi umrah haji, kena paling kurang ayat ataupun muka surat 30, 31, 32 yang kita nak bincang hari ini. Perlu kita tadabbur betul-betul agar baru kita dapat menghayati kepada apakah roh di sebalik haj dalam kehidupan kita seharian. Jadi pada hari ini kita nak melihat kepada sinopsis apakah yang ada pada halaman 32. Mari kita saksikan. Daripada ayat 203 akan kita bincangkan melihat bahagian akhir tentang hukum haji dan apakah perkara yang perlu disiapkan sebelum seseorang itu selesai ataupun sebelum balik pulang daripada haji. Itu ayat 203. 204 hingga 207 Allah menceritakan dua jenis kumpulan manusia. Yang pertama, kumpulan golongan munafik, kumpulan yang tidak betul-betul bersama hidayah daripada Allah, dan kumpulan kedua adalah yang ikhlas, yang menjual dirinya, istilah yang kita akan baca pada hari ini. Dan seterusnya pada ayat 208 hingga 210 itu berbicara tentang seruan menerima Islam secara menyeluruh. Ini yang kita akan lihat, dan kita tidak mahu terpedaya, tertipu dengan musuh yang tidak puas hati kepada kita semua. Jadi mari sama-sama Ustaz ya, kita mulakan dahulu bahagian pertama ini. Tuan-tuan yang ada mushaf boleh buka, adik-adik yang belum lagi bersekolah ataupun yang dah sekolah balik ke ada ruang lihat sama ada live ataupun ulangan pada jam 5 ataupun jam 10. Kita baca ayat 203 hingga 206 insya-Allah. Baik, silakan. Terima kasih kepada Ustaz. Khususnya tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, kita nak menyambung bacaan kita di ayat 203 203 sehingga 206. Separuh di permulaan ini dan bercerita pasal haji sah. Pasal haji awal ini bahagian akhir lah ni. Bahagian akhir pada betul. Ayat 203 itu. Kita menyambung yang pengajian semalam ya, Ustaz. Okey. Yalah, saya yakin dan percaya sahabat-sahabat Al-Quran semua pasti amat rindu Hajj. Allahu Akbar, amat rindu untuk berada di Arafah. Betul. Untuk berada bermabit di Muzdalifah. Suasana di Mina. Allah, dengan ramainya manusia, itulah antara gambaran-gambaran yang Allah Subhanahu taala nak perlihatkan kepada kita, suasana mungkin sedikit gambaran suasana di mahsyar contohnya. Bagaimana di situlah Allah nak ajar kita perasaan sabar dan sebagainya. Hari ini kita akan belajar lagi. Mari kita baca dulu ayat 203 hingga ayat 206, dan saya nak seperti yang kita bincangkan Ustaz ya, semalam pun bersama dengan Ustaz bercakap tentang haji tahun ini tak ada. Betul Ustaz. Haji tak ada, tapi jangan hilang roh haji. Roh haji, betul Ustaz. Itu yang kita dapat peluang pada tahun ini. Kira dalam sejarah lah Ustaz, kehidupan saya Ustaz. Ya, sejarah saya lah. Sama juga kita sama kan. Ya, maksudnya pertama kali Ustaz ya. Tiada haji. Ya, sebab tapi Ustaz kata tadi roh haji itu
ruh berada di Arafah itu, ruh bersama dengan jutaan manusia itu. Betul. Kesabaran, ketabahan, pengorbanan, itu kita nak tanamkan dalam kehidupan kita. Sebabnya yang dah bekerjakan haji, kena semak balik ayat betul, ini. Tuan-tuan haji, perempuan hajah kan, sila perhatikan balik, betul, jangan sekadar ingat ya hajah saja. Dan bagi yang akan mengerjakan haji, ada yang dah dapat surat, betul, ya, tapi ditangguhkan. Kita doakan tahun ini Allah beri peluang kita belajar dulu, amin, sekolah dulu, betul, ya, agar haji kita adalah haji yang betul-betul Allah mabrur, insya-Allah. Amin ya rabbal. Kita baca Ustaz, untuk permulaan ini saya nak cuba baca dengan Taranum Sabah, Ustaz. Ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد صدق الله العظيم. Surah Al-Azim pada ayat 203 hingga 206 dibacakan sebentar tadi. Terima kasih Ustaz ya. Bercerita tentang bahagian akhirlah ya berkaitan dengan haji ini. Allah mulakan dengan perkataan wadhkuru ya, dan berzikirlah kamu semua, ingatlah kepada Allah fi ayyamin ma'dudat, iaitu apakah latihan yang kita dah bincangkan. Haji ini adalah latihan bagi umat Islam ya. Maksudnya sebelum kita pergi haji kena dilatih agar kita bersedia pergi ke sana sekitar 10 hari je Ustaz ya. Tapi dengan pergi ke sana apa sebagainya, kalau kat Malaysia ni sampai 20 hari ada, betul, 30 hari ada, sampai 40 50 hari ya. Tapi sebenarnya sekitar 10 hari itu, dan sebenarnya kurang lagi sebenarnya ya. Jadi Allah menyatakan wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Latihan itu ya, di hujung itu ada beberapa hari, iaitu pada hari tasyrik 11, 12, 13 itu yang dimaksudkan yang terbilang itu gunakan untuk mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu bahawa sebenarnya memang orang pergi haji nak ingat Allah Ustaz ya. Tetapi salah satu daripada kalau kita tengok sejarah, haji ini bukan orang Islam saja yang buat. Orang musyrik pun ya, dia ada terbawa-bawa, ataupun orang Islam awal itu ada yang terkesan dengan orang amalan haji sebelum itu. Ya, salah satunya ialah apa? Dia kata kalau kita balik awal berdosa. Macam tu. Lepas maksudnya 11-12 tu tak boleh balik kan, ataupun ada yang kata kalau kita duduk lama-lama 2-3 hari ini berdosa. Dia bergaduh. Orang ni kata dosa, ini kata dosa. Allah cakap apa? Faman ta'ajjala fi yawmain fala ithma alaih.
wa man ta'akhkhara fala ithma alaih. Siapa yang dia nak balik awal ya, mempercepatkan meninggalkan Mina setelah 2 hari, tak ada masalah, tiada dosa ya. Dan barang siapa mengakhirkannya tidak ada dosa baginya ya. Liman ittaqa, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa bukankah selalu ingat pada Allah? Allah mengingatkan sekali lagi ini ya, kerana apa tuan-tuan? Kerana biasanya Ustaz ya, dia lebih kurang beginilah, kadang-kadang ada orang dia dah ikut My Quran Time, dia fokus 1 jam. Dah pasal dia guna energi, tenaga, dah pergi fokus. Lepas tu dia dah letih. Bila ada anak masuk buatkan dia marah, lepas Quran Time ni dah tenang dengar ustaz baca apa sebagainya, lepas itu dia boleh marah orang. Masya-Allah. Ketika marah itu apa yang berlaku ialah, adakah ingat Allah waktu marah tu kan? Ya Allah aku marah kan? Tak ada kan. Waktu itu memang dia lost temper. Bahasa Inggeris ustaz ya. Dia punya habis, dia punya kawalan diri je. Jadi sebenarnya bila dah 10 hari, 40 hari dah penat dah nak balik ni. Betul. Kan? Jadi pada waktu ini Allah masih lagi mengingatkan bahawa haji ini latihan apa? Latihan ingat Allah. Allahu akbar. Ya, latihan ingat Allah. Jadi limanit taqa, bagi orang-orang yang bertakwa, jangan lost temper. Apatah lagi bercakap tadi bila nak pergi ke airport ustaz ya, nak pergi lapangan terbang, air zam-zam kena curi ustaz. Allahu akbar. Kan? Ataupun ada yang apa? Yang tolong angkat tu, yang dia dah angkat dah. Dia main angkat je, kan? Lepas tu 100 kan, kalau tidak dia tak akan ambil barang kita ke apa sebagainya. Perkara-perkara itu bagi tuan-tuan yang mengerjakan umrah ataupun haj, apatah lagi haj, ya subhanallah, kadang-kadang kita mungkin pada waktu itu daripada pak haji dan mak hajah, terhabis haji hajah semua kan, punah pasal apa? Marah dan juga bergaduh dan juga perkara-perkara yang tidak sesuai. Jadi wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Dan bertakwalah pada Allah. Allah ingatkan sekali lagi agar bertakwa betul-betul. Mengapa? Kerana takwa inilah, kalau kita pergi ke haji, Allah kata persediaannya adalah takwa. Balik ini kena bawa takwa ustaz. Betul ustaz. Ya, balik ini kena bawa takwa. Wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Apakah yang Allah nyatakan? Ketahuilah sesungguhnya kamu kepadanya akan dikumpulkan. Jadi dalam Quran ini dia ada tajma'un ya, ataupun tusyarun. Tujma'un ataupun tusyarun. Tujma'un ini dikumpulkan ya, berkumpul dengan senang hatilah ustaz ya. Tapi tusyarun ini dikumpulkan, macam hasyar ini macam kalau binatang itu suruh balik ke kandang tu, itu hasyar. Jadi mengapa Allah cakap ilaihi tusyarun? Maksudnya ialah orang pergi haji ni dengan sukarela. Ya, betul. Kan? Kita sukarela, tetapi ada satu masa nanti tuan-tuan sekalian kita akan dihalau tanpa sukarela. Secara paksa. Itu namanya adalah padang mahsyar. Subhanallah. Jadi apabila kita ini sudah mengikuti latihan sukarela dihalau ya, memang kat situ ustaz ya, memang tak payah pergi haji lah, umrah saja pun bagi setengah orang dia rasa Ustaz sebut macam dia halau tu, kalau kita ada pengalaman pergi umrah kan, contoh kan, ada polis-polis itu hajjah ruh hajjah haji contohlah ustaz, nak ambil feel Mekah sikit ustaz, nak pergi Mekah ni ustaz. Jadi bila polis dia buat macam polis ni, dia polis buat macam tu ustaz, kita memang akan terpaksa dia terpaksa haji dia buat macam tu ustaz. Allahu akbar. Kita tengah nak berzikir baca Quran dia haji. Dia memang, jadi itulah makna gambarannya ustaz, subhanallah. Ya, subhanallah. Ini adalah latihan yang kita bersedia ya untuk dihalau. Tetapi kalau katakan kita ini sudah bersedia di sini, kita okey je kan. Kalau kita humble ya, merendah diri, kalau haji kan dia buat begitu pun kita kata okey kan, betul? Kita jaga walaupun tetapi, jauh lagi kita dah bangun kita dah bangun dah tahu dah dia akan ni kan. Tetapi kalau yang kata saya bos kan, saya pakai kain putih tapi sebenarnya dalam hati saya tak putih, contohnya kan, okey, menyebabkan apa? Dia mungkin nak bergaduh dengan pak polisi tadi, ya, dan bergaduh di sana lebih-lebih lagi panas dengan ramai orang ya. Itu adalah satu latihan yang tersendiri. Dan adakah itu hanya berada di Mekah Madinah saja? Bukan. Ya, betul Ustaz. Latihan itu sebenarnya nak bawa balik ke negara ini. Maksudnya kalau dekat-dekat masjid kena Tuan Haji tolong bangun Tuan Haji, pergi depan sikit Tuan Haji, tak ada pula. Tahu tak saya ni pengerusi tau. Kan. Okey. Perkara-perkara itu tentang kehambaan, ingat kepada Allah adalah
topik penting, maksudnya output hasil daripada amalan haji ini, sehingga kan orang-orang yang balik haji inilah yang diharapkan memimpin masyarakat. Ya, dah tengok kepimpinan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad di sana, ingat Allah, mereka buat projek yang hebat, maka kita balik pun kita akan membawa semangat ini. Tak nak jadi seperti siapa? Ayat 204. 204 ini cerita tentang kumpulan pertama manusia. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Kamu kagum kepada perkataan mereka pada urusan dunia. Betul. Ini bercerita tentang golongan munafik, ya, di mana mereka ni Ustaz, ya, bercakapnya itu memang mantap ketika bersama dengan Rasulullah, ya. Tetapi wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul hasam, tetapi dalam hati mereka itu penuh dengan penentangan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi bercakap tentang qaul ini, saya nak membawakan satu perkongsianlah, ya Ustaz, ya, tentang pasal saya bercakap. Kan, bila bercakap ini, tuan-tuan yang berada dekat rumah bila tengok saya bercakap, ya, ada yang letak kat Facebook kata lancar apa sebagainya, kan. Alhamdulillah, itu satu anugerah, Ustaz, ya, sebagai mauhibah dari Allah. Tetapi mesej bercakap dengan takwa dua perkara berbeza. Itu perkara penting. Pasal apa? Pasal Allah tegur dalam ayat 204 ini, golongan munafik ini bercakapnya dekat luar manis, tapi hatinya itu bukan masam, buruk, berulat. Ya, Ustaz, ya. Jadi dalam kaedah, dalam kita bercakap tentang penceramah, ya, macam saya lah Ustaz, ya, macam saya, maksudnya ialah kita kena pastikan kalau boleh bantu ustaz-ustaz penceramah agama terutamanya, ialah cakap di sini okey, di sini tak berulat. Ustaz, ya. Pasal apa? Salah satu daripada cabaran bila ceramah begini, Ustaz, ya, nanti orang kadang-kadang nak bagi hadiah. Ya, betul. Nak bergambar, kan, lepas tu puji melambung sampai ke langit, ya. Sebenarnya apa, tuan-tuan perempuan mati Allah sekalian, nak bagi hadiah okey, tak ada masalah, kan, tetapi jangan sampai melebih-lebih menghormati kepada individu yang bercakap ini. Betul, pasal mesej ini tidak sama dengan takwa, ya. Kita sama sahaja, maksudnya kalau katakan saya sebagai pentadabbur, saya sama je dengan tuan-tuan yang berada di rumah, ya. Jadi bila katakan ada sesengah yang dia nak hormat pada cikgunya, sampai buat macam-macam, tetapi sebenarnya bantuan yang paling penting yang tuan-tuan boleh buatkan untuk kami, ya, yang berada di My Quran Time ini adalah doa agar kita ikhlas, Ustaz. Allahuakbar. Betul, ya, kalau tidak nanti dia akan mengganggu dan akhirnya cakap banyak baik, banyak baik, hati banyak ulat. Itu yang naudzubillah min zalik, yang perlu bantuan daripada tuan-tuan untuk selalu mendoakan ustaz-ustaz yang berceramah, ya. Kerana apa? Kerana setiap orang ada hati. Betul, Ustaz. Dan hati ini bila dia dilambung-lambung banyak tu, dia rasa macam dia dah, betul, ya. Jadi Ustaz, di ayat 205 ini ada sambungan. Boleh tak Ustaz membacakan ayat 205 ini untuk kita sama-sama memahami psikologi munafik, ya, agar jangan sampai pada kita. Baik, terima kasih Ustaz. Ayat 205 Ustaz, kita baca sama-sama ayat 205 dengan mujawwad sabah, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. Sadaqallahul Azim. Dan apabila dia berpaling daripada engkau, siapa? Orang-orang munafik, Ustaz, ya. Kalau ikutkan pada asbabun nuzulnya, salah seorangnya adalah Al-Akhnas bin Syuraik, nama dia, ya. Apakah yang berlaku? Bila dia dah dapat apa yang dia nak, dia berusaha untuk melakukan kerosakan di bumi serta merosakkan tanaman-tanaman dan haiwan ternak.
Sedangkan Allah tidak suka akan fasad, kerosakan. Ini karakter orang-orang yang ada masalah hatinya. Dia cakap banyak baik, ya, tapi lepas itu dia pergi pancung Nabi daripada belakang, ya. Dan ini yang kita tidak mahu, tuan-tuan sekalian, dalam hidup kita, sama ada kerja di office ataupun di rumah, ataupun saya sebagai pentadabbur, ya. Perkataan kena jaga, tapi hati juga kena jaga agar tidak menjadi seperti ayat 205. Dan dia sambung dengan ayat 206, kisah bagaimana orang munafik ini, iaitu wa idza qila lahu taqillah, ya, apabila dia dikatakan padanya bertakwalah kepada Allah, apakah respon dia? Semakin bangkitlah kesombongannya untuk membuat dosa. Ini berbeza dengan orang yang bertakwa, ya. Itu sebabnya perkataan kita pada hari ini, Ustaz, ialah waf qaf ya, ya, waf qaf ya. Perkataan kita yang berulang sebanyak 258 kali. Inilah kata akar yang membawa kepada takwa, ya. Bertakwa, buat baik, lindungi diri daripada bahaya. Orang yang bertakwa, dia akan jaga dirinya jangan sampai dia dirosakkan dan merosakkan orang lain, ya. Pasal kalau dalam kes 206 ini, wa idza qila lahu taqillah, bila diingatkan bertakwalah, ya, dia respon dengan apa? Dia akhadhathul izzat itu bil itham. Masya-Allah. Dia rasa izzah dengan dosa dia. Allahu akbar. Jadi dia tak suka orang cakap Ustaz Fazrul, ittaqillah. Apa? Nauzubillah lah kan. Saya tak naklah jadi begitu, ya. Tapi maksudnya orang munafik ini dia tak suka ditegur. Tak suka ditegur. Mungkin ada yang setengah kata awak tegur ni pasal awak ada agenda kan? Tak. Sebenarnya dalam ayat ini ittaqillah ini tidak diberitahu siapa yang cakap. Yang pentingnya bila sahaja diingatkan nama Allah, tak kisahlah anak kecil, anak besar, orang tu buat dosa ke, orang buat baik ke apa sebagainya, bila orang kata kamu kena takut pada Allah, apakah respon yang perlu kita buat sebagai orang bertakwa? Kita jangan defend. Jangan defend. Senyap sahaja. Okey, terima kasih kerana mengingatkan saya. Kerana ini adalah peluang untuk kita terus baiki diri. Kalau tidak, apa balasannya? Fahasbuhu jahannam. Masya-Allah. Wala bi'sal mihad. Jahannam adalah balasan pasal orang ini tidak endah pada teguran, dan wala bi'sal mihad, ini adalah seburuk-buruk buayan. Ya, mihad ini ada kaitan dengan mahdi, Ustaz. Ya, buayan. Jadi orang buayan tu kan lembut je kan, tapi seronok kan patutnya. Jahannam buayannya ialah makin lama. Subhanallah. Subhanallah. Ini yang kita nak elakkan, dan kita akan menyambung selepas ini karakter orang yang baik. Berehat sebentar kita. My Quran Time, baca, faham, amal. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kembali kita dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini, dalam kita melihat kepada apakah yang ada pada Hajj, ya. Sudah pun kita lihat sebentar tadi, Allah menyambung kepada sifat-sifat, ya, orang-orang yang bertakwa. Salah satu daripada latihan untuk membina takwa ini adalah dengan Hajj, di mana kita banyak mengingat kepada Allah SWT, dan kita tidak mahu jadi golongan munafik, ya, yang ada masalah dalam dirinya. Perkataan manis, ya, tetapi dalamnya itu amat berulat, ya. Jadi pada ayat 205 206 itu Allah menyambung sifatnya itu suka berbuat kerosakan, dan juga bila ditegur
ittaqillah, maka dia akan membalas dengan rasa marah ataupun sombong. Perkara inilah yang kita mahu elakkan Ustaz, ya, kerana balasannya amat sengsara. Tetapi kita nak melihat kepada apakah sifat yang baik, ya. Inilah hasil, maksudnya balik daripada haji ataupun kalau tak pergi haji lagi, kita ingin mencontohi kepada sifat orang yang ikhlas, yang betul-betul ditunjukkan oleh sahabat. Betul. Jadi kita Ustaz, kita nak teruskan bacaan daripada muka surat ataupun ayat 207 hingga 210 insya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, bila kita nasyid sikit tadi Ustaz, masya-Allah, teringat sayu Ustaz. Ya, betul Ustaz. Kalau saat ini barangkali Ustaz, kalau izin Allah, tetamu Allah Duyufur Rahman sedang memenuhi segenap ruang di Makkah Al-Mukarramah, di tanah suci, untuk mengerjakan ibadah haji. Tapi kita yakin dan percaya, kita pasti hikmah Allah Maha hebat, hikmah Allah Maha besar. Mudah-mudahan kita terus diberi kekuatan dan kesempatan untuk jejakkan kaki kita ke Baitullahil Haram, insya-Allah. Maksudnya Ustaz, kita kena selalu bersama Al-Quran, ya, terus menjadi sahabat Al-Quran. Moga-moga nanti bila sampai ke sana, kita baca Quran terbaik. Sebabnya tajwid kita nak perhatikan Ustaz. Ya Ustaz. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasihi, kadang-kadang ada yang bertanya, Ustaz, Ustaz, saya terlepas Ustaz yang rancangan secara langsung tadi Ustaz, kita boleh tengok ulangan ataupun bergabung. Kami menjemput sahabat-sahabat Al-Quran semua untuk bergabung dengan kami di platform rasmi di YouTube My Quran Time Official. Kita ada Facebook Sahabah Al-Quran My #Quran Time, dan juga My Quran Time, My #Quran Time, dan juga Instagram kita Ustaz, My Quran Time Official. Jadi boleh ulang tengok dekat situ, boleh belajar, bahkan boleh bertanya soalan, dan apa juga pandangan kat boleh situ. Kongsi nota-nota yang nota-nota ada, yang dibuat, betul Ustaz, untuk kita belajar betul-betul lah sebelum dijemput Allahu Akbar umrah haji menjadi sekali lagi. Duyufur Rahman Sa'ah. Betul. Amin ya rabbal alamin. Baik. Mari kita sambung ayat 207 sehingga tajwid kita. Ya Ustaz? Tajwid kita subhanallah. Kita nak kongsikan juga sebelum saya bacakan ayat hari ini. Topik tajwid yang kita nak kongsikan pada hari ini, masih lagi kita berbincang tentang adab membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran. Kita sampai ke adab yang ke-19, iaitu sunat mengindah. Banyak Ustaz, banyak dah kita belajar. Adabnya banyaklah Ustaz. Jadi antaranya yang ke-19, sunat mengindahkan suara atau melagukan bacaan Al-Quran. Maksudnya kita memperelokkan suara kita tak kala membaca Al-Quran. Kita tak boleh baca sambil lewa, kita tak boleh masukkan taranum yang bertentangan. Contohnya masuk taranum mungkin lagu Hindustan ke Ustaz. Nanti boleh saya tunjukkan contoh juga, insya-Allah ada contoh. Dan juga yang ke-20, sunat meminta dibacakan Al-Quran dengan bacaan yang baik oleh orang yang bersuara merdu ataupun bersuara baik. Contoh macam saya minta Ustaz Fazrul baca. Saya contoh episod 604 lah. Sebab Nabi SAW suka mendengar bacaan Al-Quran. Nabi suka. Pernah satu ketika Nabi meminta Ibnu Mas'ud baca, ya Ibnu Mas'ud iqra alayya al-Quran, atau kama qala Rasulullah sallam, wahai Ibnu Mas'ud, bacakan kepadaku Al-Quran. Kata Ibnu Mas'ud, masya-Allah, Al-Quran kan turun pada kamu. Kamulah yang selayak membaca. Nabi kata, memang betul, aku suka baca Al-Quran, tetapi aku juga suka mendengar Al-Quran dibacakan. Masya-Allah. Jadi kena hati-hati, kena belajar Al-Quran Ustaz, supaya kita baca tu dia bunyi Al-Quran lah. Bunyi Al-Quran. bukan bunyi Hollywood. Bukan. Apa? Bollywood. Subhanallah Ustaz. Tapi kadang-kadang yang Bollywood tu yang dia teringat Ustaz. Allah itu dia, yang sedikit saya mungkin komen saya lah, pandangan saya. Bagi orang-orang yang ataupun anak-anak kita yang belajar di luar negara, lama, contohnya 5 tahun 6 tahun belajar tafsir, belajar hadis, kadang-kadang yang belajar di Pakistan ataupun di India tu, dia mendapat slang tu Ustaz, ketika belajar tu. Jadi mungkin baru-baru balik tu dia terikut, tak apalah. Masalahnya yang tak pergi tu. Yang tak pergi, tapi contoh macam azan, saya kongsi sikit Ustaz, macam azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi bila kita ingatkan, ingatkan sahabat kita, ingatkan sahabat kita daripada Karachi ke apa. Tapi tengok Pak Mail contoh. Bila balik tak ada pergi pun.
Jadi kenapa mengikut slang yang macam tu kan? Jadi kena yang elok lah. Yang elok. Elok, Ustaz. Itu contoh saja, Ustaz. Itu contoh saja. Contoh ya, yang boleh dibaiki lah Ustaz. Kita nak kalau boleh ambil yang original. Ya, ambil original dalam kita membaca Al-Quran. Ya. Sebab kita belajar adab tadi tu kan? Adab tadi sebentar tadi. Baik. Kita menyambung kembali kepada ayat 207 hingga 210 ya Ustaz ya, di mana kali ini kita nak melihat siapakah contoh individu yang bertakwa, yang ikhlas. Sudah tentunya kita nak siapkan diri kita sebelum ke sana, ke haji ataupun umrah, dan kalau boleh balik itu lagi kuat isi daripada ayat ini. Silakan Ustaz. Masya-Allah Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Taala sekalian, sebenarnya hari ini kita belajar banyak. Saya yakin dan percaya sahabat-sahabat Al-Quran semua yang pernah jejakkan kaki ke tanah suci. Ini pelajaran hari ini sebenarnya dia seolah-olah menggamit kembali saat kita balik. Betul. Dan juga perjalanan kita setelah balik. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, kita belajar semalam. Kan, jangan cakap yang benda yang tak elok, bergaduh dan sebagainya. Benda-benda itu berlaku di tanah suci Ustaz, maksudnya cabaran itu. Betul. Dan bukan di sana saja kita nak balik. Ini kadang-kadang Ustaz belum sampai rumah lagi Ustaz. Dekat airport dah bergaduh Ustaz. Dah berkasar bahasa dan sebagainya. Dan sebenarnya kalau tak buat persediaan daripada sini, memang dekat Mekah Madinah itulah berlakunya. Allahuakbar. Jadi inilah kekuatan kita. Kita syukurkan hari ini kita dapat belajar ayat ini, dan kita nak sambung Ustaz bacaan kita ayat 207 hingga 210. Jom sama-sama kita nak baca dengan taranum nahawan atau kurdi pula Ustaz. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah udkhulu fis silmi الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim daripada ayat 207 hingga 210 yang dibacakan sebentar tadi Ustaz ya. Ia menyambung kepada kalau tadi ayat yang ke-204, 205, 206 bercerita tentang golongan munafik yang hatinya ada penyakit walaupun mereka itu duduk di Mekah ataupun Madinah. Betul Ustaz. Ya. Kadang-kadang kat sana lagi kuat. Lagi kuat ya. Jadi jangan sampai betul, kalau katakan kita tuan-tuan dijemput pergi ke Mekah Madinah tapi yang ulat-ulat tu bawa ke Mekah Madinah. Akbar, masya-Allah. Ya. Tak nak, pasal memang kat sana memang ada juga ya tempat di mana ulat itu bercambah ya. Tapi tak nak, kita bukan nak cari itu. Kita nak cari apa? Kita nak cari takwa, mengingat pada Allah, menjejaki kepada tokoh-tokoh seperti apa? Dalam ayat yang ke-207, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Subhanallah. Daripada manusia ada yang menjual
ya, menjual dirinya, mengorbankan dirinya untuk mencari keredaan Allah. Siapa? Kalau ikut asbab nuzulnya, ini adalah Suhaib Ar-Rumi. Allahu akbar. Suhaib Ar-Rumi, masya-Allah. Suhaib Ar-Rumi, seorang Rom yang masuk Islam di Mekah, kemudian nak berhijrah ke Madinah, dan ketika dia nak pergi tu Ustaz ya, dikejar oleh orang Quraisy. Kemudian Suhaib menyatakan, diturun daripada kenderaan, dia cakap apa? Dia kata, wahai orang Quraisy, kalian tahu bahawa aku adalah orang yang pandai memanah. Betul. Ya, orang Rom maksudnya, dia ada tamadun ketenteraan dia, jadi dia tahu memanah. Kalian tidak akan sampai kepadaku kecuali aku akan melemparkan semua anak panah tersebut. Ya, maksudnya dia memang pakar lah, kan, dia habis, ya, bukan begitu kan, macam ni. Okey, macam mana tu, okey. Jadi itu adalah Suhaib Ar-Rumi. Masya-Allah. Tetapi kalau engkau nak, maka aku boleh beritahu kat mana harta aku dekat Mekah, kau pergi ambil je. Masya-Allah. Ya, maksudnya peti besi semua, harta karun semua ambil. Ya. Ambil aja. Ambil. Jadi ini menunjukkan apa? Suhaib Ar-Rumi mengutamakan hijrah bersama Islam berbanding hartanya. Maka bila dia sampai, ya, maka dia sampai, yang Quraisy pun baliklah. Dia dah dapat, okeylah kan, dah dapat dia punya komisen dia. Kan? Jadi Suhaib bila sampai ke Madinah bertemu dengan Rasulullah, Rasul menyatakan beruntunglah Suhaib. Ya, subhanallah. Ya. Inilah yang dimaksudkan wa minan nasi may yashri nafsahu btigha amradatillah. Masya-Allah. Iaitu manusia, ada manusia yang dia sanggup, istilah yashri ni jual, Ustaz. Jual, ya, maksudnya dia ego dia, kalau yang orang munafik itu dia ego, kemudian dia kalau boleh nak ambil semua dunia ini. Betul. Tetapi bagi orang yang beriman pada Allah, dia sanggup jual untuk mencari keredaan Allah. Allahu akbar. Tak kisahlah apa Allah cakap, dia okey. 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 Yang inilah yang kita inginkan. Allah hujungkan dengan wallahu raufum bil ibad. Ya. Apa maksudnya? Rauf ini kita telah bincang sebelum ini, Ustaz, ya. Maksudnya kalau orang ada masalah, dia mengadu pada orang lain, orang tu, ya, macam saya kena itulah, kan. Ustaz bukan faham saya pun. Okey. Pasal apa? Ialah memang saya tak faham, pasal saya bukannya tahu isi hati dia. Betul. Keperitan dia, tetapi Allah memang amat rauf, dan pada hamba-Nya ini keperitan Suhaib Ar-Rumi, Ustaz, ya, kalau kita tengok Sa'ad bin Abi Waqqas, pelbagai sahabat yang yang maknya boykot. Suhaib Ar-Rumi ni orang handsome, Ustaz. Ya, Mus'ab bin Umair, ya. Orang-orang ini adalah orang yang popular, ya. Tetapi dia sanggup jual popular dia, harta dia untuk apa? Untuk mardatillah. Ya. Dan inilah Allah hujungkan dengan Allah ini akan menjaga keperitan itu. Allah akan beri kasih sayang itu, Allah akan beri rahmat kepada hamba-Nya yang betul-betul buang egonya. Kalau ingatkan ittaqillah, okey saya takut Allah. Sifat inilah yang kita nak bawakan, dan Allah sambung lagi pada ayat seterusnya, ya ayyuhallazina amanu. Allah menyeru, memanggil kepada tuan-tuan yang berada di rumah, menyeru kepada saya, wahai orang-orang yang beriman. Walaupun hari ini iman kita, Ustaz, ya, dia mungkin tebal, ataupun hari ini mungkin turun sikit, senipis, apa kata tu? Senipis kulit bawang, ya. Bawang, walaupun lepas membawang, ya, walaupun lepas membawang, Allah panggil ya ayyuhallazina amanu. Allahu akbar. Masya-Allah. Allah tak panggil dengan ya ayyuhallazina bawang contohnya, kan. Okey. Tak ada. Pasal apa? Pasal nak menceritakan Allah minta pada kita yang lepas-lepaslah. Ya, tetapi Allah pujuk. Allah nak kita jangan terlepas daripada udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam agama Islam ini dengan sempurna. Pasal kalau tengok pada ceritanya itu, Abdullah Ibn Salam, ya. Ada beberapa nama sahabat daripada Sa'labah, Ibnu Yamin, Asad dan Usaid Ibnu Ka'ab. Ini orang-orang Yahudi lah, ya, yang masuk Islam. Mereka ni kata, kami ni dah biasalah, hari utama kami adalah hari Sabtu. Kami ni tak berapa makan unta, pasal waktu kami dulu kami tak makan. Ya. Jadi ditegur, diturun ayat ini nak menceritakan, hari yang perlu kamu hargai, Sayyidul Ayyam, adalah hari Jumaat. Ya. Unta halal je. Jangan kamu haramkan benda yang halal, ataupun kata ini jijik ke apa. Kerana apa? Kamu kena masuk ke dalam Islam ni keseluruhan. Bukan main pilih-pilih pula. Kalau pilih-pilih itu kembali balik kepada tradisi orang Bani Israel ataupun Yahudi. Dia mana yang ada manfaat dia ambil, yang tak ada dia pergi tinggalkan ataupun dia sembunyikan. Jadi ini adalah perkara penting, kerana Allah sambung wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikut kepada langkah-langkah syaitan.
Apa maksudnya di sini? Bila kita pilih-pilih ustaz ya, itu cara syaitan. Betul. Dia tak suruh pergi bunuh nabi. Tetapi tak yalah suka hari Jumaat, suka hari Sabtu, ya. Ada orang yang kata alamak hari Jumaat pula kena semayang Jumaat kan. Tak boleh ke semayang Jumaat itu kita tak payah khutbah ke kan, ataupun ada yang kreatif-kreatif lah ya. Dia nak cuba juga untuk ubah, tapi sebenarnya Allah suruh masuk secara menyeluruh. Bila nak mula ambil sikit-sikit itu adalah strategi syaitan yang menjadi musuh nyata kepada kita ustaz ya. Jadi ini sebagai ayat yang penting dan diteruskan lagi pada ayat 209 210. Nah, saya nak jemputlah pada ustaz ya, ayat 209 itu ya, bercerita tentang kalau kita dah tergelincir nak buat apa ya, pasal kita dah tahu ya Allah aku tahu kena buat A B C, tapi ya Allah kadang-kadang alah biasalah kan, tergelincir kan. Betul, ambil C D E pula. Allahu akbar. Allah berikan jawapan pada ayat 209. Silakan ustaz. Baik, terima kasih ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, kita nak baca ayat 209. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang berinteraksi hari ini ustaz di Facebook. Banyak ni ustaz, tak sempat nak baca satu persatu. Terima kasih banyak. Teruskan bersahabat, kita bersahabat demi Al-Quran, kerana Al-Quran dan untuk Al-Quran kita bertemu dan kita belajar, banyak kita belajar. Dan kita nak baca ni, saya nak cuba baca dengan Taranum Ras ustaz ya. Ras ya. Taranum Ras. Sebab ada juga sahabat-sahabat kita yang minta ni baca Ras. Ras. Ras ni dia macam rap ke ustaz? Bukan Ras dia ni R A S T. Cumanya ustaz sebut rap itu maksudnya dia rap tu dia lincahkan, dia lincah. Jadi Taranum Ras ni antara sifat dia rancak. Oh, rancak. Maksudnya dia tegas. Dia tegas dan dia sesuai dengan suasana ni. Kalau kita baca ni suasana Mekah yang tandus, panas. Jadi kena cepatlah ya, pop dia. Ya. Kalau antara imam Masjidil Haram yang banyak baca dengan Taranum Ras ni, yang semua kita kenal Syekh Abdul Rahman As-Sudais dengan Syekh Abdullah Al-Juhani. Al-Juhani banyak baca dengan Taranum Ras. Jadi ustaz nak guna cara Sudais ke Juhani? Mungkin saya cuba buat Taranum Ras dengan ala-ala Syekh Abdul Rahman Sudais. Mungkin 1-2% sajalah. Okey, alhamdulillah. Cuba, ke ustaz Sudais campur Juhani jadi Sudais seni ke? Okey bukan. Okey silakan ustaz. Okey. Terima kasih Ustaz Fas. Kita baca ayat 29 sah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Tetapi jika kamu tergelincir setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepadamu, ketahuilah bahawa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya. Apakah yang ada dalam ayat ini? Allah menggunakan perkataan fa in zalaltum. Maksudnya kalau kita tengok pada juz pertama dahulu ada godaan daripada syaitan ini, iaitu fa azallahuma syaitan, ya. Pada Nabi Adam dan Hawa itu digoda, fa azallahuma, mereka itu digoda. Jadi bila digoda itu tergelincir daripada jalan yang lurus. Jadi Allah cakap apa? Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, setelah datang bayinat, iaitu datang nabi, ya, bukti yang nyata itu dengan mukjizat, dan satu mukjizat yang masih kekal. Masya-Allah. Sampai sekarang ustaz, Al-Quran. Al-Quran kita yang kita pegang sekarang ini bukanlah mushafnya ya, dia punya isinya ya. Okey, jadi kita kena ingat bahawa jika kita tergelincir setelah datang bayinat, fa'lamu, ya, Allah beritahu apa? Ketahuilah annallaha azizun hakim. Masya-Allah. Allah itu Maha Perkasa, Allah itu Maha Bijaksana. Yang bahagian aziz itu tuan-tuan, ustaz, menakutkan. Oh, masya-Allah. Ya, pasal apa? Pasal aziz ini dia memang penguasa. Macam kalau kita nak parking kereta kan. Kalau kita nampak penguasa dia, kita pun akan cepat kan. Pasal apa? Pasal dia dah sampai saja, dia tulis bayar kan. Itu penguasa yang kena bayar RM30. Tetapi Al-Aziz, bila Allah menyatakan di mana-mana tuan-tuan, bila berjumpa dengan Al-Aziz itu, Allah Maha Perkasa, Allah boleh sahaja, kalau katakan kita tergelincir ustaz ya, kita terbuat dosa setelah tahu, ya, selepas ikut My Quran Time masih lagi buat dosa, masih lagi lah kan. Sebenarnya Al-Aziz boleh sahaja menyebabkan kita terus pecah kita punya paru-paru. Masya-Allah.
Tuan-tuan mungkin TV tuan-tuan pun meletup contohnya kan. Itu Al-Aziz boleh buat perkara tersebut. Tetapi ada satu lagi sifat Allah, kita kena takut, tapi dalam masa sama Allah itu adalah Al-Hakim. Allah itu penuh dengan hikmah. Allah bagi lagi peluang pada saya Ustaz ya, pada tuan-tuan yang berada di rumah untuk kita mendalami Al-Quran. Sebenarnya walaupun kita kadang-kadang terikut syaitan, tapi sebenarnya Allah yang amat bijaksana nak suruh kita kembali balik. Masya-Allah. Kembali balik ikut kepada udkhulu fis silmi kafah. Masya-Allah. Ya, dan disambung pada ayat 210 itu, tiada yang mereka tunggu-tunggu. Itu yang ini amat menakutkan ya. Tiada yang mereka tunggu-tunggu, ayat 210, kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan, sedangkan telah diputuskan perkara itu ke atas mereka, dan kepada Allah lah segalanya dikembalikan. Masya-Allah. Ya, apa maksud kat situ? Mereka ni menunggu ayat tiyahumullahu fi zulalim minal ghamam, ya, minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr. Mereka menunggu-nunggu macam dia tunggu ghamam. Ghamam ini awan yang bawa hujan Ustaz. Dia ingatkan macam wah saya akan dapat ni, tapi sebenarnya Allah membawakan azab kepada mereka. Insya-Allah. Pasal apa? Pasal mereka ni tak nak bertaubat, dia bertangguh. Ya, bertangguh. Jadi pelajaran untuk kita apa? Pelajarannya daripada ayat 210 ini, jangan bertangguh. Ya, subhanallah. Kalau tergelincir, cepat-cepat bertaubat, ya. Kalau kita dah lama tak baca Quran, cepat-cepat baca Quran. Ada ahli keluarga kita tak baca Quran, cepat-cepat kita bawa balik. Jangan tunggu sampai waqudiyal amr. Ya, bila telah diputuskan, ya. Alhamdulillah zaman kita ini kita tak adalah kena hancurkan begitu Ustaz ya. Tapi tak tahu kalau katakan Allah panggil ke COVID-19 sudah cukuplah untuk menjadi pelajaran. Tetapi kita kena ingat bahawa taubat ada peluang untuk kita. Jadi mari sama-sama kita melihat kepada apakah 3 kesimpulan resolusi yang boleh kita ambil sebagai bekalan kita daripada halaman 32. Yang pertama, tingkatkan ketakwaan kepada Allah serta dengan memperbanyakkan zikir dan istighfar, ya. Yang pertama. Yang kedua, jangan mudah tertipu dengan kefasihan dan ucapan yang memukau dan penampilan yang menarik, ya, pada ayat 204. Jangan mudah tertipu. Dan yang ketiganya, kita ucapkanlah, ya Allah, jadikanlah kami di antara orang yang bertakwa serta memohon keampunan, ya. Kita doakan agar Allah jadikan kita di kalangan ahli takwa. Sila Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkan semangat dan kekuatan kami untuk terus tingkatkan takwa kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami benar-benar bersahabat dengan Al-Quran, mata kami, tangan kami, lidah kami, telinga kami, ya Allah, senantiasa merindui kalamu Al-Quran. Kuatkan hati kami untuk mempelajarinya, mendalaminya dan juga mengamalkannya birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi membacakan doa sebentar tadi. Moga-moga kita menjadi ahlul Quran, ya, yang sentiasa ingat pada Allah, dan kita buat persediaan Quran terbaik agar kita dijemput Allah ke umrah dan haji dengan ruh yang asal daripada halaman yang kita lihat pada hari ini. Dan kita ingin pastikan perkara ini tersebar Ustaz, ya, yang kita anjurkan pada tuan-tuan untuk bersama wakaf untuk ummah sebagai satu usaha untuk kita sama-sama berjuang di negara ini agar bila kita dijemput ke umrah dan haji itu kita membawa persediaan yang terbaik, persediaan takwa, dan balik pun membawa takwa yang lebih besar. Dan inilah yang kita ada ulangan, ya, pada jam 5 Ustaz, ya. Betul, bagi rancangan kita pada hari ini jam 10. Betul, Ustaz. Dan juga 6 pagi besok, ya. Bagi tuan-tuan jangan lepaskan peluang untuk mengulang. Dan bagi mutawif yang saya ingatkan awal tadi, subhanallah, ayat inilah, ya, kita nak membina generasi takwa, berteraskan, tidak ada teras lain kecuali mesti Quran dan sunnah yang kita ada. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi pada hari esok, kita menyambung dan sama-sama
My Quran Time, baca, faham, amal. InsyaAllah.